pasir putih pada 24 Mei 1915 telah menyaksikan rakyat Kelantan tertindih seorang pejuang Melayu yang mempertahankan negara alit tercinta, gugur syahid di medan perang. Bagaimana kita mati? Inggris ketika jasad Tok Jango diarah ke pasir putih, mereka mengelarkan Tok Jango sebagai pemberontak negara. Mereka bukan pemberontak, Inggris cuma mengubahkan sejarah. Kami menyayat hati apabila jenazah mayat Tok Jango digantung terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Inilah penghinaan Inggris kepada pejuang Melayu. Namun di hati sanubari, Tok Jango telah berjuang bangsa demi agama tanah air dan negara. Angin berhembus menyebarkan tandus. Nah, darah matahariku terpercik ke makam Tanjung Putri Pasir Putih. Akan ku gendus kantung nyawamu. Kalau aku mati di tangan bangsaku, aku mati sebagai pembela sejati. Pemimpin silahkan kita. Peliharalah Malaysia sebaiknya. Jagailah keamanan dan kemakmuran. Sesungguhnya jihad kita karena Malaysia. Ayo, jangan kita pulang kembali ke 1969. Demonstrasi jalanan, fitnah dan global merusakan negara. Sedih hitam di lahada. Karena kita akan bersama Datuk Seri Najib Razak Razak membawa transformasi negara ke menuju jaya. Bagi Tok Jango dengan kegagahan, bagi Patilau dengan kecekalan, bagi Muhammad dengan keyakinan, bagi Mahadalera dengan kehandaan, bagi Sinawira, bagi bangsaku memaknakan perjuangan, berbudaya jiwa, membela jiwa, sebagai masa menuju merdeka. Malaysia ku berdaulat, tumpah negara. Malaysia ku berdaulat, tumpah negara. Merdeka! 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 Dia digelar Bapa Pemodenan. Dia disanjung seantero dunia. Dia dikenali di seluruh benua. Dia menjadi idola di jiwa. Dia bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perjuangan belum selesai. Pentas perpisahan. Ayo, mulakan! Sesungguhnya tiada apa yang lebih memilukan dari melihat bangsaku dijajah. Tiada apa yang lebih menyedihkan dari melihat bangsaku dihina. Air mata tiada artinya. Sejarah silam tiada maknanya sekiranya bangsa terpikir dan tercicir, dipersedar dan dilupa. Bangsaku bukan kecil
dan jiwanya. Bukankah sejak zaman berzaman mereka menjadi pelaut dan pengembara mala, penakluk terkemuka? Bukankah mereka sudah mengembangkan sayap menjadi pedagang dan penyaga, selain menjadi ulama dan ilmuwan terbilang? Bukankah bangsaku pernah mengharung samudra, menjajah dunia yang tidak dikenal? Bukankah bangsaku pernah mengharung samudra yang tidak mengenal arti takut dan kematian? Di mana silapnya? Jalan ini pasti berliku. Masa depan belum tentu menjanjikan surga. Perjuangan ini masih panjang, kerana yang cekal dan tabah dapat menyambut tanda bangsaku berjaya. Dr. Mahathir Mohamad dilahirkan pada hari Jumaat tanggal 20 Disember 1925. Putra kepada pasangan Muhammad bin Iskandar dan Wan Tempawan binti Wan Hanafi ini dilahirkan di rumah bernomor 18 Lorong Kilang Ais, bersebelahan dengan Jalan Pegawai, Seberang Perak, Alus Paketa. Beliau merupakan anak bongsu dari 9 orang adik-beradik. Tun Dr. Mahathir Mohamad memulakan alam persekolahannya di Sekolah Melayu Seberang Perak pada tahun 1930 selama 2 tahun. Dan pada tahun 1947, setelah tamat pengajian peringkat menengah, Tun Dr. Mahathir telah ditawarkan beasiswa Kedah untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di King Edward College of Medicine, Singapura. Dan pada tahun 1953, beliau telah dianugerahkan ijazah Doktor Perubatan MBBS dari University of Malaya. Kepimpinan Tun Dr. Mahathir sememangnya terserah. Tahukah anda, syarikat Petronas merupakan syarikat terbesar yang mendapat keistimewanya di Sudan. Malah, syarikat Petronas juga merupakan antara syarikat yang banyak mendapat projek di negara Afrika berbanding di negara Amerika Syarikat. Semua ini merujuk kepada kebijaksanaan dan keberanian Tun Dr. Mahathir berhadapan dengan negara Amerika Syarikat. Tidak ada satu negara pun yang berani menentang Amerika Syarikat. Malah, Amerika Syarikat telah memberikan isyarat agar urusan mereka dengan negara Sudan tidak dicampuri oleh negara-negara lain. Namun, sekali lagi Tun Dr. Mahathir telah menunjukkan kewibawaan dan kebijaksanaannya, dan banyak duga dan cabaran telah beliau lalui. Perlukah aku menerima atau menolak peluang ini? Atau aku menjadi saja seorang dokter? Apa yang kamu suka? Pangkat, darjat, atau harta? Itu bukanlah aku. Aku ingin mengangkat bangku dan mengangkat nama Malaysia di mata dunia. Kalau itulah yang terbaik bagi kamu, kamu tentukan. Ingat, perjuangan ini belum selesai. Nanti dulu. Mungkin kau sudah dia engkau terbang. Pada tahun 1969 kau sudah terjatuh dan pada kursi kau mungkin sudah lupa. Selama 3 tahun itu juga kau diperhatikan oleh mata mereka ya. Sakit ini bukan jauh dengan nasib golongan lain. Jadi, sebentar ya. Mau lagi bantu mereka ya, tak usahlah bantu mereka. Misalkan kau Itu bukan alasan aku untuk berundur dari perjuangan yang belum selesai. Kalau aku berundur, siapa lagi yang ingin membela nasib kaumku? Itulah yang terbaik. Kau harus mengekalkan kemerdekaan yang ada sekarang.
Jangan biarkan tragedi 13 Mei berulang kembali. Teruskan perjuanganmu. Maafkan saya, maafkan saya. Jika Allah ingin meneruskan kemerdekaan, kau masih ingat apa lagi buku ini? Apa buku ini? Buku Dilema Melayu yang diharapkan penerbitannya hasil daripada nukilan kau. Kesian kau. Kenapa? Bukankah ini tanam Melayu? Bukankah ini tanam? Salahkah kiranya engkau ingin memperbetulkan apa yang salah? Susah aja. Lembut gitu. Apalagi dari lagi selesai masalah saya. Sudah. Aku ingin meneruskan perjuangan ini. Alang-alang ini pekasam, biar sampai ke Pangkalengan. Alhamdulillah. Aku cuma nak bagi tahu. Kau nak dengar tak? Kalau tak nak, aku tulis. Aku rimas lah. Hancur. Panas. Jalan ini dipenuhi dengan duri yang berbisa. Andai terkehel langkah ini pasti menusuk hingga ke akarnya. Namun, ku gagahi jua. Walau rebah dan kabut kerja ku takut. Perjuangan ini terhenti tanpa sinar dariku. Tak kala aku memberanikan diri mengharungi duri berbisa. Aku mula senyum dalam tangis. Aku mendongak melihat tiang-tiang seri mencecah awan. Rasa bangga menyala-nyala di jiwa. Jauh sudah, rupanya negaraku yang ku bawa. Fikiran menggugah, zaman dijajah. Zaman tiada gerbang, zaman tiada pencakar langit, yang ada hanya siulan burung di benda. Namun hari ini dasar yang kucoretkan membina kesatuan. Di sana kaya kemanusiaan, kaya keampunan dan kasih sayang, kaya tangan menghulur batuan. Terkenal negara hingga ke seantero pelusuk dunia, seantero melaut. Kita harimau ekonomi Asia. Di sini, di bumi ini, kita sulamkan pencakar langit dengan susu kemanusiaan. Kita anamkan cita-cita dan wawasan yang dipasang. Bajai kemoja keamanan pada tubuh rakusnya perang. Sambil memacak panci-panci kayu. Cemerlang, gemilang, terbilang, negaraku yang kubawa. Di akhir pentakbiran Dr. Mahathir Mohamad, telah banyak pencapaian yang telah pun tercapai. Di antara jambatan Pulau Pinang, menara berkembang Petronas, lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur dan juga Kedah antara bangsa. Semua ini telah berjaya membawa nama negara di persada. Tapi ya, langit tidak selamanya cerah, mendung di tengah hati. Dr. Mahathir Mohamad telah melabuhkan tirai pentakbirannya pada Oktober
2003. Dan pada 22 Jun 2003, dalam ucapan terakhir beliau menyeru kepada kita semua agar jangan mengambil jalan mudah. Kerana apa? Kerana jalan mudah itulah yang bakal menggadaikan negara kita. Dan beliau juga berjanji akan menjadi rakyat Malaysia yang sejati dan juga akan taat setia kepada UMNO sehingga ke akhir hayatnya. Dengan usaha baik beliau telah dianugerahkan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun sehingga ke hari ini dan dinobatkan sebagai Bapa Permodenan Malaysia kerana telah berjaya membangunkan Malaysia, menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang baru yang diperhatikan oleh semua negara-negara membangun yang lain. Bangga kita jadi rakyat Malaysia. Bangga. Yang pasti perjuangan ini belum selesai. Ayo hadirin dan hadirat, Tepuk tangan semua. Ramai-ramai. Sepatutnya aku gembira dengan usaha baik Dr. Mahathir Mohamad membangunkan negara kita Malaysia yang menjadi contoh dan teladan sehingga ke hari ini. betul, Bawasan 2020 yang direncana kini meniti kegemilangannya. Tidak lupa dasar pandang ke timur yang diilhamkan oleh Tun untuk peningkatan kualiti penjawat awam. Betul waktu. Yang lebih membanggakan lagi, menara berkembang Petronas yang menjadi identiti Malaysia sehingga ke hari ini. Tidak dilupa dasar pembangunan nasional sebenarnya mengangkat golongan Melayu dan juga golongan minoriti. Semua ini jasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun beliau telah bersara, namun sumbangan sehingga ini tetap menjadi ingatan Di seluruh dunia. Betul tuh kawan-kawan. Perjuangan masih panjang. Perjuangan belum selesai. Ayo tunjukkan simbol persatuan. Malaysia berdaulat. Tanah Tumpana Karasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelang Datuk Seri Rahmat, kita mungkin tidak merdeka. Aku bersyukur kerana aku masih bernafas lagi pada hari ini, ya Allah. Aku bersyukur di atas nikmat kemerdekaan yang telah Kau curahkan kepada kami, ya Allah. Allah Akbar. Aku sangatlah kemasyhuran. Bukankah kejayaan seorang pemimpin bergantung pada orang di bawahannya? Berdirilah pula ini. Segalanya telah ditakdirkan oleh Allah. Langkah perjuangan aku yang pertama bermula apabila ustazah saharaku dari Indonesia mencabar. Katanya, Indonesia telah lama merdeka. Kami bersenjatakan bambu dan runcing. Tapi Malaya, rakyatnya masih tidur.
Kita dah cukup selesa sekarang. Pagi kita ke sawah, petang kita main jalan. Apa lagi kita nak? Bakti apa? Jasa apa? Selagi aku sehat dan bernafas, aku telah bersumpah kepada Pertiwi, aku akan mempertahankan dan mendidik anak-anak bangsa aku. Aku terima saat dia beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baru dimasukkan daripada Littleton di London. Dalam surat Tuhan mengatakan dia tak mau jumpa sama kita. Jadi